Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam PKPB untuk semua yang sedang mengikuti siaran ini. Anda semua bersama saya, Farhana Halim, untuk tempoh 30 minit bagi satu sesi bual bicara sorotan genting secara langsung bagi membincangkan isu-isu semasa dan kontemporari yang sedang hangat diperkatakan dan diperdebatkan di negara kita yang tercinta, Malaysia. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, realiti dunia telah berubah ekoran penularan COVID-19 dan kini kita mempunyai satu kelaziman baru dalam mana penjarakan sosial menjadi keperluan bagi memastikan keselamatan semua. Dan kesannya suara-suara badan-badan masyarakat madani, organisasi bukan kerajaan seakan tenggelam dan tidak jelas kedengaran di sebalik kekecohan akibat COVID ini. Namun demikian, CSO Platform for Reform yang merupakan gabungan badan-badan masyarakat madani, civil society organisation berpandangan bahawa perlunya untuk usaha-usaha menengahkan agenda-agenda reform diteruskan bagi mempertanggungjawabkan pihak kerajaan to hold the government accountable dan juga bagi membolehkan interaksi di antara CSO dan orang ramai melalui sesi bual bicara ini. Rakan-rakan sekalian, objektif utama sesi ini adalah untuk menyebarkan dan berkongsi informasi-informasi dan fakta-fakta yang tepat dan sahih berkenaan isu-isu semasa dan kontemporari, khususnya yang timbul semasa tempoh PKP. Bagi memperkasakan pemahaman orang ramai mengenai isu-isu penting ini demi manfaat kita bersama. Bual bicara sorotan genting akan bersiaran secara langsung setiap hari Selasa dan Khamis 8.30 malam dan kami akan menjemput pada setiap sesi seorang pakar dalam isu dan topik yang dibincangkan bagi berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran mereka dengan kita semua. Dan anda semua boleh menghantar sebarang pertanyaan dan soalan di slot komen di FB Live dan kami akan cuba menjawab sebarang persoalan anda sebaik mungkin. Kawan-kawan sekalian, apakah topik kita pada hari ini? Topik sesi hari ini adalah berkenaan dengan isu yang menjadi perbualan hangat dan masih hangat diperkatakan, ekoran penangkapan dan penahanan secara besar-besaran yang dibuat oleh pihak berkuasa sebanyak 2 kali setakat ini, sehinggakan satu protes solidariti atas talian telah dibuat pada 3 hari bulan 5 2020 yang dianjurkan oleh aktivis-aktivis kemanusiaan yang risau dengan tindakan kerajaan yang telah menahan beribu-ribu warga asing yang mana sehingga kini nasib mereka masih menjadi tanda tanya. Jadi hari ini kita akan membincangkan secara khusus realiti pekerja asing di Malaysia dahulu dan kini di dalam tempoh PKP. Kawan-kawan sekalian, migrasi dan penghijrahan manusia terutamanya bagi mencari peluang ekonomi yang lebih baik bukanlah satu perkara yang baru. Ianya telah menjadi normal semenjak dari zaman nenek moyang kita lagi. Namun, semakin kita maju dan progres ke hadapan, semakin banyak kepincangan dan masalah yang dihadapi kumpulan ini. Maka dengan itu, topik kita pada hari ini, pekerja asing, penyumbang, mangsa atau pengacau di Malaysia. Bersama kita untuk membincangkan topik ini ialah Tuan C.R. Selva, seorang peguam bela dari Tuan C.R. Selva. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam mengendali kes-kes berkenaan dengan pekerja asing, pemerdagangan manusia, SOSMA, kes-kes mahkamah perusahaan, litigasi sivil dan jenayah, terutamanya kes yang melibatkan pihak immigration kerana beliau mempunyai pengalaman mendalam selama lebih 25 tahun ya, Cik Selva, bekerja sebagai pegawai immigration dan telah bersara selaku Ketua Perhubungan Antarabangsa International Affairs Jabatan Immigration Malaysia sebelum menjadi peguam cara dan peguam bela. Beliau juga ahli jawatan kuasa Komiti Migran Refugee Immigration Malaysia. Jabatan PhD dalam perundangan pemerdagangan manusia. Selamat datang Cik Selva. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini. Terima kasih Farah. Yes. Bagi satu pengenalan yang begitu berimpak. Yes, terima kasih. Jadi ya. Kita mulakan kita punya perbincangan hari ini ya.
Pertama sekali, isu pertama dalam topik kita iaitu pekerja asing sebagai penyumbang. Boleh dikatakan hampir 80% pembangunan di Malaysia adalah hasil keringat dan kudrat pekerja-pekerja asing, baik sama ada secara sah ataupun tidak. Dan fakta ini tidak dapat kita nafikan. Kebergantungan Malaysia dan rakyat Malaysia kepada tenaga kerja pekerja asing telah lama bermula dan masih berterusan sehingga kini. Namun, masih ramai rakyat Malaysia yang tidak berpendapat bahawa mereka adalah penyumbang pembangunan negara, sebaliknya menganggap mereka sebagai bebanan kerajaan. Mengapakah ianya sedemikian? Dan adakah benar pekerja-pekerja asing ini adalah penyumbang pembangunan dan ekonomi negara, Cik Selva? Terima kasih. Sebelum kita melontarkan apa-apa, kita kena lihat di sekeliling kita. Setiap perkara yang kita tempuhi memang sukar untuk elakkan daripada sentuhan tangan migran. Ya. Telekung yang Farah pakai ni saya percaya mesti ada sentuhan seorang migran untuk menjahitnya. Betul. Jadi kita ini adalah satu penafian yang berasaskan emosi oleh masyarakat generasi baru kerana mereka terpaksa menjangkau dan menoleh kembali ke belakang 30 tahun yang lalu. 30 tahun lalu memang tak ada Putrajaya, tak ada KLIA, tak ada Cyberjaya, tak ada KLCC, pelbagai pembangunan pesat dimulakan oleh kerajaan. Bagaimanakah ia dibina? Pada tahun 1985-90, nilai mata wang kita berbanding dengan Singapura hampir sama. RM1 lebih sahaja. Jadi, daya tarikan untuk menarik tenaga buruh kita agak tawar sedikit. Apabila zaman sekarang, sejak ke belakang hampir 5-6 tahun, apabila nilai mata wang Singapura meningkat, ramai tenaga produktif kualiti kita telah berhijrah ke Singapura. Jadi ini merupakan satu evolusi yang tidak dapat kita nafikan dalam era pembangunan global. Sebab bapa saya merupakan seorang India yang telah berhijrah ke India tahun 1942. Dan saya generasi pertama di Malaysia dan ibu saya generasi kedua. Jadi migrasi ini bukan sesuatu yang asing untuk kita nafikan. Sebab bagi saya, pekerja asing ni bagi saya lah pendapat peribadi saya, memang mereka merupakan penyumbang. Bangunan yang kita berdiri ini, kalau tiada titik peluh mereka, saya rasa semua kena setuju bahawa mereka lah belakang takbir, sama ada secara sah atau sebaliknya. Tapi kebanyakan mereka masuk secara sah dan telah menyumbang. Mereka semestinya penyumbang yang tidak dilihat dengan mata kasar ataupun tidak diberi pengiktirafan oleh kebanyakan mereka di Malaysia ini. Selain daripada itu, apa yang ingin kita bincangkan hari ini, kita sering kali mendengar cerita mengenai nasib-nasib pekerja asing yang telah ditipu oleh ejen-ejen yang berniat jahat dan akibatnya walaupun telah berhabisan ribuan ringgit sehinggakan ada yang bergolok gadai, menjual tanah dan sebagainya bagi mendapatkan wang untuk memastikan satu peluang pekerjaan di Malaysia. Namun akhirnya mereka tiada dokumen perjalanan yang sah atau visa bekerja seperti yang dijanjikan. And to make things worse, setengah mereka dipaksa bekerja secara haram. Ya, dalam situasi ini benar mereka tidak mempunyai dokumen yang sah, namun mereka juga telah ditipu dan berada di dalam keadaan di luar kawalan mereka. Bagi saya jelas mereka adalah mangsa, namun ramai di luar sana masih beranggapan bahawa mereka adalah penjenayah ataupun pesalah laku imigrasi. Mengapakah mereka ini tidak boleh membezakan di antara penjenayah sebenar dengan mangsa keadaan? Atau adakah mereka tidak peduli pun sebenarnya jika pekerja-pekerja ini tidak mendapat keadilan, ya, Encik Selva? Okey, bagi soalan ni,
pada hakikatnya semua mereka akan masuk secara sah. Kerana Masuk kalau kita lihat geografi negara kita, Pelabuhan Kelang, khususnya saya tuju pada warga negara Indonesia kerana mereka lah merupakan satu warga negara yang hampir dengan benua kita, peninsula kita. Kerana mudah untuk sampai. Yes. Daripada saya daripada Johor, daripada saya balik kerap ke Johor, kawan-kawan saya, kenalan saya daripada Indonesia kerap balik ke Indonesia. Sebab mereka lagi hampir daripada saya di Johor. Jadi apa yang saya nak utarakan di sini adalah mereka datang dengan niat bukan untuk menipu, tetapi untuk menyara keluarga mereka yang perlukan satu penghidupan lebih sedikit sahaja. Jadi mereka sanggup korban keselesaan yang sedia ada dengan menggadai seperti mana yang telah Farah nyatakan tadi dan datang ke Malaysia. Memang pelbagai isu memang kita dengar di semua media. Lebih-lebih lagi dalam zaman social media sekarang. Pelbagai isu yang sukar untuk kita fikir, bolehkah perkara ini berlaku? Biar kita kata itu, tak apa. Tapi bagaimanakah mereka ini menjadi mangsa? Adakah mereka memilih untuk menjadi mangsa? Mereka sebenarnya adalah mangsa keadaan. Apabila sistem di negara kita tidak memberi satu proses yang mudah untuk membuka jalan atau membuka ruang untuk seseorang atau seseorang majikan untuk mendapat tenaga kerja secara telus. Jadi pelbagai syarat, pelbagai kriteria diletakkan oleh pihak bertanggungjawab dan ini telah membuka ruang untuk mereka mencari jalan mudah. Dengan nama jalan mudah, ia membuka ruang untuk aktiviti-aktiviti yang tidak berkeuntungan kepada pekerja asing. Kerana mereka adalah timun. Walaupun timun jatuh atas durian atau durian jatuh atas timun, mangsanya timun. Jadi kita kata mereka ni dimentimunkan kerana mereka merupakan satu golongan yang lemah. Memang agak sukar untuk mereka menyuarakan. Dan saya juga ingin menegaskan di sini bahawa walaupun mereka ada beberapa NGO, umpama CSO untuk menyuarakan, caranya tak kesampaian ke telinga yang sepatutnya menerima maklumat itu. Kita dengar satu laungan, tapi kita tak sampai kepada pihak yang bertanggungjawab yang menyatakan bahawa lihat betapa sedihnya warga asing yang datang untuk menyara hidup keluarga di sana dengan menggadai segala anting dan rantai dan meringuk di kem tahanan dan balik sebatang kera. Jadi apakah nasib mereka? Siapakah akan bela nasib mereka? Inilah keadaan mereka yang menjadi mangsa. Jika prosedur untuk menggaji dan menawarkan kerja telus dan ada pemantauan daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab, saya percaya perkataan mangsa ini boleh kita takrifkan dengan ungkapan yang lain. Ya, benar. Jadi daripada apa yang telah diulaskan oleh Cik Selva, kerja utama ataupun apa yang paling penting untuk kita merubah senario ini adalah dengan merubah sistem yang sedia ada untuk memastikan satu sistem yang telus untuk kita memberi peluang kepada pekerja-pekerja asing ini masuk ke dalam negara kita dan bekerja secara halal, secara baik dan diterima oleh semua orang. Namun demikian,
sistem itu tidak pun ada sehingga hari ini, walaupun terdapat banyak perbincangan di antara pihak kerajaan dan pihak CSO sendiri, namun sehingga kini kita masih ketandusan satu sistem yang boleh memelihara dan menjaga kebajikan orang-orang warga-warga pekerja-pekerja asing ini. Dan Cik Selva, kita teruskan kepada isu satu lagi. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga, bagi kesalahan jenayah selain daripada immigration offences, contoh seperti merompak, mencuri yang dilakukan oleh beberapa individu tertentu sahaja, mungkin ya daripada kumpulan pekerja asing ini, namun keseluruhan kesemua warga asing, pekerja-pekerja asing ini seringkali dilabel sebagai penjenayah dan pengacau di Malaysia. Bagaimana kita boleh menghapuskan naratif dan stereotip ini yang sangat salah dan berbahaya? Bagi saya, kita kecil-kecil ni kita pun akal. Ya. Jadi, kalau satu-satu kesalahan ni, memang kalau umpama orang tua kata, kita nuding jari, satu jari ke orang lain, 3 jari lagi menuding kepada kita. Jadi, apa yang saya nak katakan di sini, saya tidak kata semua rakyat ataupun pekerja asing atau warga asing di sini merupakan seorang yang masuk ke negara dengan hasrat untuk melakukan jenayah dan merompak. Saya rasa itu merupakan satu lontaran yang tidak berasas dan sebagai manusia kita tidak menghormati mereka sebagai manusia, pertama. Yang keduanya, saya sering ke mahkamah. Saya melihat pelbagai kes. Jadi kes-kes rompakan, kes-kes ni, statistik boleh membuktikan. Kes-kes jenayah yang melibatkan warga asing adalah sesama mereka. Saya tidak nafikan ada kambing hitam dalam golongan tersebut. Bukan sahaja warga asing. Orang kita pun apa kurangnya. Benar. Jadi daripada kita nak menuding jari, kita buatlah muhasabah diri. Dan bagaimanakah kita nak mengurangkan jenayah ini dengan bekerjasama dengan rakan jiran kita supaya kita memperketatkan kawalan di tempat masing-masing. Dan pihak berkuasa yang sepatutnya menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan mereka seharusnya menguatkuasakan perundangan dengan bukan melemah dan melembutkan perundangan bagi kesuaian masing-masing. Saya tidak menuding pada siapa-siapa. Ini adalah kenyataan. Jadi walaupun dia pahit, kita kena telan. Yes. Okey Salva, kita ada beberapa soalan ya daripada penonton kita. Saya akan ajukan beberapa soalan yang ada di sini ya. Pada pandangan Encik Salva, berhubung migran asing, mengapa mereka begitu mudah dieksploitasikan oleh majikan-majikan di Malaysia? Lemah. Ini adalah perkataan yang sering saya gunakan kerana mereka adalah golongan insan yang lemah. Kerana mereka tidak boleh menyuarakan apakah yang mereka hilang. Pertama. Kedua, apakah hak mereka? Ya. Untuk makluman host Farah ya, baru sekarang kita sudah ada kontrak memberitahu kepada mereka bahawa inilah kontrak yang kamu sign di sini dan inilah kontrak yang kamu harus beri di kedutaan. Tapi ada segelintir makhluk manusia yang bawa satu kontrak daripada negara asal, apabila sampai di sini, mereka menandatangani satu kontrak yang berbeza. Jadi soalan saya tujukan di sini adalah, siapakah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kontrak ini dipatuhi? Jika sebaliknya, apakah remedi yang boleh insan yang lemah ini dapat sebagai pampasan? Jadi di sini kita harus ada satu satu tempat
untuk melapor apa yang telah berlaku kepada orang ini. Contohlah Farah, saya datang secara sah. Saya dijanjikan kerja dengan A. Apa yang dijanjikan dengan A, saya tidak boleh bekerja. Jadi saya lepaskan diri saya dan ke B. Dan B pula umpama jatuh daripada mulut buaya, mulut rimau jatuh ke mulut buaya. Jadi pihak yang bertanggungjawab polis. Saya pergi kat polis, ada dua senario. Polis akan kata kau tidak sah di negara ini. Saya akan tangkap kamu. Jika saya tertangkap, saya tidak ada hak memang. Kalau you setuju tak setuju, itu merupakan satu kesalahan. Walaupun you sedar, tak sedar, sengaja, tak sengaja, kesalahan tetap kesalahan. Tak ada seorang pun yang lebih daripada undang-undang negara ini. Jadi ini merupakan satu cabaran saya. Pada pendapat saya, tidak ada orang yang boleh mendengar. Tiada telinga yang boleh mendengar. Mendengar, bukan berlaksana. Sekurang-kurangnya mendengar pun tidak ada. Benar. Lagi melaksanakan ataupun memantau dan memastikan pekerja-pekerja asing ini diberi keadilan dan dilayan sewajarnya, ya. Nah, contoh saya nak kata di sini sebab kata ada ungkapan pagar makan padi. Tapi saya telah merubah benda ni kepada pagar makan tuan dia. Okey. Cik Safwa. Keadaan kita. Ya, perumpamaan yang bagus itu. Di sepanjang tempoh PKP ini, ya, kumpulan pekerja asing adalah di antara kumpulan yang paling teruk terkesan dengan perintah tersebut di samping rakyat-rakyat Malaysia dari golongan B40. Kesempitan hidup, kemiskinan mereka menjadikan pematuhan PKP itu sukar. Keadaan tempat tinggal mereka yang serba kekurangan dan bersesak menjadikan mereka mudah terdedah kepada wabak COVID-19. Namun, hak mereka adalah terbatas, ya. Khususnya hak untuk mendapat penjagaan kesihatan dan sekaligus keadaan ini boleh memberi kesan kepada banyak pihak yang lain sebagai pengamal undang-undang. Undang-undang adalah intipati kerja anda, ya. Adherence to the rule of law is vital. Tetapi dalam keadaan ini, keutamaan perlu diberikan kepada isu keselamatan dan kesihatan semua orang yang berada di dalam sepadan negara, ya. Prioriti, keutamaan kepentingan kepada mereka. Isu-isu lain seperti status politik, taraf sah ataupun tidak, kita perlu letak tepi buat seketika. Kita bukan menidakkan undang-undang yang sedia ada, tetapi dalam situasi ini amatlah penting untuk kita beri pemberat kepada isu keselamatan dan kesihatan. Haruslah dengan itu akses kepada penjagaan kesihatan, healthcare sewajarnya diberi, ya. Kerana kita boleh lihat contoh terbaik, ya, Cik Selva, daripada negara jiran kita sendiri, ya, Singapura. Akibat kerajaan Singapura mengabaikan kebajikan dan kesihatan pekerja-pekerja asing, kini jumlah positif pesakit COVID menjangkau 26,000 bagi sebuah negara yang kecil itu, ya. Kluster terbesar adalah daripada dom pekerja asing. Jadi adakah anda bersetuju buat masa ini di dalam situasi unik yang kita tengah hadapi sekarang, pandemik COVID-19, keutamaan diberikan kepada isu keselamatan dan kesihatan, maka akses penjagaan perubatan haruslah diberikan kepada semua orang, termasuklah pekerja-pekerja asing. Saya memang teruja dengan soalan ni. Untuk pandangan kita bersama, sekarang ada dua persoalan yang saya nak letakkan di kita ni. Yang pertama, hidup atau mati. Yang pertama. Kedua, penguatkuasaan. Mana utama? Kalau orang dah mati, apa penguatkuasaan yang kita nak buat? Benar. Jadi, saya berpendapat, ni pendapat peribadi saya, ya. Apabila isu-isu kos untuk merawat COVID-19 ini muncul, memang ada isu-isu yang mengatakan bahawa pekerja asing yang tidak sah harus tanggung kos untuk melakukan pemeriksaan COVID.
Bagi mereka yang sah, pekeso. Kerana mereka pencarum pekeso. Jadi soalan saya di sini, adakah wajar untuk kita menidakkan warga asing di mana mereka akan merupakan satu gelombang yang amat berbahaya bakal menanti untuk melanda kepada satu taraf, satu paras yang boleh menjatuhkan rejim kesihatan kita, kerana operasi yang baru-baru dilakukan ini telah menghantar satu signal kepada mereka bahawa mereka telah kehilang kepercayaan kepada penguatkuasaan, kerana jika mereka keluar untuk membuat tapisan, maka mereka akan berakhir di pusat tahanan. Jadi ini merupakan satu perkara, bagi pendapat saya, adalah satu, maknanya ni umpama musuh dalam selimut, kita tak tahu siapa musuh kita. Jadi pekerja-pekerja asing yang kita ditahan ini hampir 2,000 lebih, tapi statistik secara sah dan tak sah menjangka juta. Antara juta itu, jika ada ratusan yang positif COVID, berapa ratusan juta lagi akan menjadi mangsa, dan bagaimanakah kita nak meleperkan graf untuk memulakan penghidupan biasa yang kita sedang rindu sejak 3 bulan yang lalu. Bila kita akan sampai? Itulah satu. Ya, jadi di sini isu penguatkuasaan, keselamatan harus diberi keutamaan dengan tumpuan kepada soal hidup atau mati. COVID tak ada kewarganegaraan. COVID tak kenal warga negara. Jadi, jika kita biarkan seorang positif menular antara kita, kita tak tahu. Pagi ini, student di Sabah positif COVID. Ramai baru kita kenal. Sebab semua perkara yang kita ceburi melibatkan pekerja asing. Tukang masak di kantin, orang supply di kita, tukang jual sayur, penanam, petani. Jadi kita tidak boleh memandang remeh perkara ini. Inilah akan membawa kita ke, minta maaf, kecundang yang susah untuk kita bangkit semula. Ya, benar. Saya bersetuju sama sekali dengan Cik Salva. Pertama sekali, ia adalah perkara yang harus kita buat, ya. It's the right thing to do. Dan kedua, untuk keselamatan orang ramai juga di Malaysia. Ini adalah satu isu yang perlu dititik beratkan oleh pihak kerajaan. Cik Salva ada menyentuh mengenai penahanan tadi, ya. Dalam tempoh kurang sebulan, in April alone, terdapat 2 penangkapan secara besar-besaran yang telah dibuat oleh pihak berkuasa. Pertama di kawasan Masjid Jamek dan kedua terbaru 2 hari yang lalu di Pasar Borong Selayang. Apa yang kita boleh lihat yang amat merisaukan adalah semasa penangkapan ini dibuat, terdapat pelanggaran SOP COVID, ya. Penjarakan sosial langsung tidak diamalkan dan mereka-mereka yang ditahan ini telah pun di chain cuff together, ya, digari berantai, dan tak semua memakai mask yang ada apa yang kita lihat. Walaupun mask itu tidak wajib, tapi dalam keadaan bersesak sedemikian, ia adalah penting pada kira saya, ya. Operasi ini dibuat selepas Menteri Pertahanan Kerajaan Perikatan Nasional pada 22 Mac yang lalu berjanji tidak akan menahan mana-mana warga asing yang hadir untuk ujian saringan. Namun apa yang berlaku seperti yang kita lihat adalah sebaliknya. Persoalan yang penting adalah adakah terdapatnya sistem, mekanisme ataupun polisi untuk mereka-mereka ini yang ditahan di pusat tahanan, di detention center, mendapat akses kepada bantuan guaman yang sewajarnya. Okay, akses kepada keadilan. Bagaimana untuk kita, pengamal undang-undang, boleh memastikan hak-hak mereka terjaga, sedangkan undang-undang yang sedia ada menafikan mereka hak-hak tersebut. Cik Salva. Sebelum kita
bagi saya lah ya, saya walaupun saya dah meninggalkan jabatan immigration, tapi saya masih berjiwa immigration. My sentiment is little bit there. Apa yang saya nak katakan di sini, kita melihat SOP mengenai tahanan, tapi kita juga harus fikir ya, pegawai-pegawai yang menyertai operasi tersebut juga terdedah kepada bahaya. Benar. Risikonya juga ada di situ ya. Ada di sana. Maksud saya, ini merupakan satu pengorbanan pegawai-pegawai immigration yang perlu kita beri sebagai frontliner. Okay? Walaupun sebagai mantan pegawai, walaupun ini kita tahu, tapi apakah yang boleh dilakukan dengan jumlah yang begitu ramai, 1186 di mana di Selayang, dan apa yang telah diberi dalam media baru-baru ini bahawa tidak ada tindakan mahkamah terhadap semua yang ditahan itu. Dalam tahanan tersebut, semua telah disaring. Yang telah diambil adalah orang-orang benar-benar tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri ataupun suatu pas yang sah untuk mereka berada di negara ini. Bagi saya, memang SOP itu memang satu kriteria yang patut dipatuhi, seperti mana yang saya katakan tadi, hidup atau mati. Bukan saja warga asing tersebut, pegawai-pegawai immigration yang menjalankan tugas itu pun terdedah pada bahaya COVID ini. Tetapi sebagai pengamal undang-undang, memang pihak immigration, saya ingat saya memang bertanggungjawab untuk menyatakan bahawa Camp Komandan Bukit Jalil, Tuan Chandran merupakan seorang pegawai yang betul-betul bertanggungjawab dan prihatin. Apa-apa masalah, apa-apa perkara yang kita tanya, memang mereka memberi maklum balas dan memberi tahu apa yang sedang berlaku dan apa yang akan dilakukan. Jadi mereka juga khawatir bahawa jika pasukan guaman dibenarkan untuk masuk ke depo dan menjalankan tinjauan ataupun interview orang-orang yang ditahan itu, kerana interview itu hanyalah untuk kita membuat mitigasi jika mereka dihadapkan di mahkamah. Tapi dalam konteks ini, kesemua yang ditahan itu tidak akan dihadapkan di mahkamah dan mereka akan diusir apabila keadaan pulih setelah urusan dokumen ataupun bantuan daripada pihak-pihak kedutaan yang bertanggungjawab untuk memberi bantuan bagaimanakah warga-warga mereka ini boleh dihantar pulang secara selamat ke pangkuan keluarga. Jadi itulah yang kita nampak di sini. Memang saya setuju SOP ini memang kerana bagi saya lah, ya, bagi saya apabila kita menjalankan tugas, kita terpaksa mengorbankan diri kita kerana dedahan kepada bahaya yang mengancam satu benua ini. Ya. Okey Salva, kita akan ambil satu lagi soalan daripada penonton ya. Mengapa pemerdagangan manusia masih berlaku di Malaysia secara berleluasa? Adakah kelemahan kekuatan MAPO untuk mengatasi, apakah kekuatan ataupun kelemahan MAPO untuk mengatasi masalah ini ya? Ini isu berkenaan pemerdagangan manusia. Farah, di sini saya ingin menyatakan bahawa pada tahun 2007 baru kita mengiktiraf adanya elemen pemerdagangan manusia. Dan pada tahun 2007 baru kita ada Akta Pemerdagangan Manusia. Pada 2010 kita ada Akta Pemerdagangan Manusia dan Penyeludupan Migran. Maksudnya ya. Jadi saya di pendapat peribadi saya, Farah, kalau kita nak sebut MAPO, kerana saya tidak
ada apa-apa kedudukan untuk memberi pandangan apa mampu lakukan. Mampu ni memang mempunyai diterajui oleh wakil-wakil daripada semua pelapis masyarakat yang terlibat dengan migran, dan saya percaya penganjur boleh mengadakan satu sesi hanya untuk pemerdagangan manusia, kerana jika saya ingin menerangkan apa itu pemerdagangan manusia, itu akan menjadi satu isu yang tidak menepati isu kita punya pengacau. Kita boleh sampai ke pengacau lagi, ya. Okey, kita ambil satu lagi soalan ya. Pekerja asing adalah satu perniagaan yang lumayan. Sejauh mana KDN merestui keadaan ini, atau adakah kerajaan mempunyai kewibawaan politik untuk menyelesaikan isu ini, Cik Salva? Seperti mana yang ingin saya nyatakan di sini, bahawa saya bukan authority, tetapi saya juga terlibat dalam satu usaha kerajaan Pakatan Harapan, di mana Kementerian Sumber Manusia telah melantik beberapa orang, termasuk saya, kerana pengalaman saya, untuk satu panel kita panggil jawatan kuasa bebas, pengurusan pekerja asing. Hasil daripada proses jawatan kuasa bebas itu, ada beberapa langkah drastik telah diambil, dan elemen-elemen yang dikatakan sebagai pemerdagangan manusia itu dapat disingkir sedikit, dan kita telah merungkai dan menggaris beberapa langkah-langkah yang boleh merealisasikan apa yang telah Farah kata sebentar tadi. Jadi di sini saya sukar nak katalah nasib pekerja asing ini bukan jatuh ditimpa tangga. Nasib mereka ni umpama jatuh ditimpa bangunan. Jadi itulah keadaan mereka kerana proses pengambilan pekerja haruslah dijadikan semudah-mudahnya. Bukan tanpa kawalan penyeliaan ataupun badan kawal selia. Jika kamu layak, kamu boleh menggaji. Sebab itu kita juga ada mencadangkan satu kaedah pembayaran levy. Jika kamu perlukan tenaga kerja yang lebih, kamu bayar levy lebih. Maknanya ini secara langsung akan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, dan kita akan menoleh untuk mengambil tenaga kerja tempatan jika kamu kena bayar satu premium yang tinggi untuk warga asing. Jadi ini merupakan satu inisiatif, dan kerajaan telah menimbang, dan dalam proses penimbangan ini. Okey, Cik Salva, masa memang mencemburui kita. Kita hampir di akhir sesi kita pada hari ini, dan saya ingin bertanyakan satu soalan akhir yang mana saya kira adalah isu yang paling hangat ya, sentimen anti pekerja asing ya. Sentimen ini telah lama terpahat di dalam hati sesetengah rakyat Malaysia. Namun semenjak penularan COVID-19 dan setelah operasi penangkapan secara besar-besaran, sentimen anti pekerja asing ini semakin semarak dan membuak-buak. Ya? Apakah adakah ini sentimen ini akibat daripada momokkan pihak kerajaan-kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang yang sentiasa mendukung polisi-polisi yang mendukung rasisme, polisi-polisi undang-undang yang melanggar hak asasi manusia, ataupun sebab media masa yang memainkan sentimen anti pendatang secara berterusan ataupun gabungan kedua-duanya sekali? Apakah punca ya kenapa begitu kuat
wujudnya sentimen anti pekerja asing ini di kalangan setengah rakyat Malaysia, ya, xenofobia, kenapa adanya di kalangan setengah rakyat Malaysia? Pendapat peribadi ini pendapat peribadi saya, ya. Kerana pertama, warga asing ini memang dia datang ke Malaysia untuk bekerja dan mereka akan bekerja, kalau boleh 24 jam nak kerja, mereka akan bekerja. Apabila mereka bekerja, kita kena peka dengan keadaan. Semua warga-warga asing yang datang ke Malaysia ini bukan sahaja bekerja. Ada di kalangan mereka berkahwin dengan orang kita. Jadi ini juga merupakan satu kelemahan ataupun satu isu yang sering dibangkitkan oleh rakyat Malaysia bahawa ramai warga Malaysia berkahwin dengan warga asing, ramai orang berkahwin dengan warga luar berkahwin dengan kita, pelbagai soalan diutarakan. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Kerana sukar untuk kita nak nyatakan bahawa rakyat kita ni memilih bekerja. Kalau kita nak katakan rakyat kita milih bekerja, lihatlah pada rakan-rakan kita yang bekerja di Singapura, pukul 3.30 pagi mereka boleh bergerak dari rumah ke Singapura. Apa yang kita kata kerja 3D di Malaysia, dirty, dangerous and demeaning, dilakukan oleh rakyat kita di Singapura. Jadi, apa yang berlaku di sini adalah rakyat Malaysia yang menuding jari kepada warga asing sebagai orang yang telah merampas peluang mereka, itu adalah bagi saya lah sukar untuk kita meletakkan satu penanda aras sama ada mereka perampas ataupun peluang terbiar dan mereka dijemput untuk mengisi peluang tersebut. Kerana minta maaf Selva, kita telah pun kesuntukan masa. Perbincangan ini jelas 30 minit tidak memadai, ya, untuk kita berdiskusi secara mendalam dan terperinci mengenai isu pekerja asing ini. Namun kita berharap perbincangan ini yang telah dibuat dapat memberi manfaat kepada semua dan agar kita dapat memahami realiti masalah yang dihadapi mereka. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Selva sekali lagi kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada malam ini, walaupun kita terpaksa cut short the session sebab kita dah pun melebihi masa. Terima kasih banyak-banyak Cik Selva kerana telah sudi untuk bersama kami pada sesi Bual Bicara pertama Sorotan Genting. Terima kasih. Terima kasih. Mengambil peluang ini untuk memohon maaf sekiranya terdapat tersilap kata atau terkasar bahasa dan memohon maaf sekiranya terdapat sebarang masalah teknikal di sepanjang sesi ini. Kami akan bersiaran sekali lagi pada hari Sabtu dan Ahad pada pukul 9 malam ini, 16 dan 17 Mei untuk edisi khas dengan tajuk Parlimen Permainan Politik, memandangkan sesi Parlimen akan bersidang pada 18 hari bulan 5 2020 selama separuh hari. Dan bersama kita untuk sesi bahasa Inggeris pada hari Sabtu ialah Puan Tricia Yeo dari IGEAS dan Encik Aidil Zakwan dari IBRIM pada hari Ahad pukul 9 malam untuk sesi bahasa Malaysia. Kami berharap anda sekalian dapat mengikuti sesi Bual Bicara ini sesekali lagi. Dan sebelum saya tamatkan siaran, izinkan saya akhiri sesi kita ini dengan kata-kata ini. Dunia semakin sarat dengan kesedihan, kesengsaraan dan kebencian. Maka janganlah kita menambah bara ke dalam api yang sedia marak. Jadilah kita manusia yang mempunyai hati nurani dan lihatlah dunia dengan lensa kemanusiaan, bukan kebencian. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah, terima kasih penganjur. Terima kasih.